Rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-babu az-zalisu bab yang ke-6 minas sulasi mujarrad dari fi'il yang sebahasa 3 hurufnya al-mujarrad yang disepikan dari huruf tambahan. Al-babu al-bab as-zalisu yang nomor 6 itu adalah fa'ila yaqilu fu'lanan wa mawzunuhu mawzunnya adalah hasiba yasibu husbanan. Alamat dia ayakuna ainu fi'lihi maksuran, adanya ain fi'il bagi wazan fa'ila yaqilu fu'lanan itu maksuran yang dibaca kasrah. Madi pada fi'il madhi wal mudhari dan fi'il mudhari. Wa bina'uhu ada perbina dia itu li ta'diyah kerana menunjukkan makna ta'diyah. Ta'diyah itu maksudnya adalah memuta'adikan suatu fi'il ghaliban biasanya. Wa qad yakunu laziman dan kadang-kadang dia itu adalah lazim. Jadi biasanya dia tak muta'addi, dia ada maf'ul. Sekarang kadang-kadang dia juga lazim tidak memerlukan maf'ul. Mislul muta'addi, contoh yang muta'addi adalah Zaidun hasiba Zaidun Amran, iaitu Zaid mengira-ngira Amran terhadap Umar. Hasiba tu kira mengira-ngira. Wa misalul lazimi, contohnya yang lazim adalah watiqa Zaidun. Watiqa percaya siapa Zaidun? Zaid. Maksudnya terpercaya. Dia ini adalah orang yang fiqh. Apa tu? Yang boleh dipercaya lah. Ada tak yang tak fiqh kat sini? Banyak. Wa fismil maf'ul sulasi tara zinatu maf'ul ka'ati min qasad. Dan pada isim maf'ul sulasi ittara yang sebahasa 3 huruf yang ittara terlaku, zinatu maf'ulin itu wazannya ikut wazan maf'ulin. Ka'ati min qasad, seperti yang akan didatangkan nanti min qasad daripada lafaz qasada, iaitu apa? Maksud. Wana banakan an hudu fa'ilin, dan kadang-kadang secara sama'i, naklan tu adalah secara sama'i mengganti daripadanya zufa'ilin, wazan zufa'ilin, iaitu daripada isim maf'ul maf'ulun, wazan maf'ulun boleh menjadi fa'ilun. Nahu fatatin au fatan kahili. Contoh dia apa? Kahil. Kahil itu apa? Orang yang dicela. Nampak tu? Contoh lain apa? Qatala, telah membunuh. Qatilun, orang yang membunuh. Qatilan, orang yang kena bunuh. Nampak tu? Qatilan, orang yang kena bunuh. Ini bersifat sama'i. Sama'i saja. Tak ada kita. Oi, macam mana dalam kereta? Hebat. Jadi sama macam Ar-Rahim. Tak, Ar-Rahim tu sifat Ar-Rahim, dia sifat dia isim fa'il. Dapat fa'il dulu boleh bermakna isim fa'il. Contoh dia adibun, orang yang ahli sastra. Adibun. Sarikun. Sadiqun. Tak, itu yang benar, itu isim fa'il. Isim fa'il bisa sifat musybihat, isim sifat musybihat. Adibun, sadiqun, isim sifat musybihat. Qatilun contoh yang, kahilun contoh yang maf'ul. Boleh. Qatil yang dibunuh. Ya. Yang kena maf'ul, isim maf'ul. Contoh dia qatil tu yang kena bunuh, bukan pembunuh. Contoh lain, Maujudun ikut wazan isim maf'ul, makna dia isim fa'il. Maujudun, Allah maujudun bila makan. Cuba irak macam mana. Tadi Allah itu yang diwujudkan tanpa makan. Maujud isim maf'ul tak? Dia tadi dia kata zinatu maf'ulin ka'ati min qasad. Itu maf'ul ni ikut wazan maf'ul. Maujud berarti dari tak ada lalu diwujudkan. Betul tak? Tahu tak? Dah betul. Yang mustarak ni maf'ul je lah. Ini bukan musyarak. Ini dia nak bagi tahu, untuk wazan isim maf'ul adalah mengikuti maf'ulin.
zinatu maf'ulin ka'atin min qasad. Dia nak bagi tahu wazan isim maf'ul itu maf'ul. Wa naba naklan. Dan kadang-kadang mengganti daripada maf'ul ini, naklan secara sama'i anhu darinya adalah dzu fa'ilin, mengikuti wazan fa'il. Tapi wazan fa'il itu boleh kadang-kadang mengganti kepada wazan maf'ulun secara sama'i. Nahu fatatilu awfatan kahili. Kahili mahal syahid dia. Kahili itu maksudnya apa? Orang yang kena celak, bukan orang yang bercelak. Jadi contoh dia nak ambil celak ni kan. Ini adalah kahil. Dia yang dicelai. Sekarang maujud. Wujud kan ada. Maujud yang diadakan, berarti tak ada lepas ada. Allah tu tak ada lepas ada. Na'udzubillah min zalik. Salah. Dia nama dia sirat isim maf'ul, tapi yang dikehendaki menjadi makna fa'il, yang wujud. Boleh tak boleh? Qatil pun isim fa'il, isim sifat melihat boleh jadi makna macam isim fa'il, tapi dia menjadi maf'ul, makna isim maf'ul. Macam tu. Macam mana boleh? Nama dia sama. Kenapa tak boleh? Boleh lah orang Arab macam tu. Orang Arab terserah dia lah dia nak buat apa. Ialah Arab yang dulu waktu Quran turun tu. Bukan Arab yang sekarang. Arab sekarang tu kadang-kadang banyak yang lebih tak tahu bahasa Arab dari Quran. Ya, kita tak tahu lah. Tapi anak dekat negara Arab, anak tak boleh ditipu oleh orang Arab. Dia orang berhujat lah, hujat balik. Dia orang tajuk syahid dah bagi syahid. Kenalah macam tu. Babul fi'li ada pun bab fi'il. Bab ini adalah satu bab yang fi'il ar-rubai, yang semasa rubai, yang 4 hurufnya. Wa babul wahidun, dia ada satu bab. Wa rubai wa fi'il yang semasa 4 hurufnya. Al-mujarrad yang disepikan dari huruf tambahan. Itu adalah makana madihi, iaitu suatu bab yang mana fi'il madi dia Al-Fatihah mungkin memiliki 4 huruf. Wa babul wahidun, dia ada satu bab sahaja. Wa yulhaqu bihi sittatu abwabin, yang dimulhaqkan pada dia ada 6 bab. Apa yang dalam ismu sama macam yang kita terangkan. Yuqalu lahu laha, yang dikatakan padanya al-mulhaqu birrubaihi, iaitu yang dimulhaqkan dengan fi'il yang sebahasa 4 hurufnya. Wa hiya babu fa'ala, mengikuti wazan fa'ala nahu hawqala, dan wazan fa'ala iaitu nahu jahwara, dan wazan fa'ala yang mengikuti wazan nahu baiqara. Fa'lanahu asyara, fa'lanahu salqa, fa'lanahu jalbala. Yang bersama je lah dalam tasrif tu. Nama dia qawaid tasrif. Dia menciptakan kaedah tasrif. Summa rubai. Bukan tahir ni. Rajas. Summa rubai bi babi wahidin wal hikri sitan bi ghairi zairi. Fa'ala kadaka fa'ala fa'yala fa'la wa kadaka fa'lala. Itulah Tuhan awak tu kelas 6 ibtidak tu. Umur 13 tahun lah kita. Sumari rubaiyuna, lalu ada pun fi'il yang sebahasa 4 hurufnya. Babi wahidin, itu hanya ada dengan satu bab. Wa al-khid bihi sittan, tapi kita mulhaqkan dengan bab rubai tadi sittan sebanyak 6 bab. Bi ghairi zaid, dengan tanpa huruf tambahan, sebab dia bukan ziyadah tapi dia adalah dipanggil dengan mulhaq, jadi tanpa huruf tambahan. Faham? Fa'ala wazan dia apa? Fa'ala fa'wala kadzaka fa'yala fa'yala fa'la wa kadzalika fa'lala. Itu wazan-wazan dia semua. Faham tak? Warna-warna. Dalam taklim-taklim dia mengatakan kalau nak pakai pen untuk menulis, pakailah pen warna hitam, jangan pakai merah, jangan pakai biru. Nama lah, jangan ikut. Dulu kat pondok tu sampai macam tu, bagi ada apa efek ke?
Fikir bagi anak lah. Tapi betul dalam taklim dia kata, kalau pakai pen jangan pakai pen biru, jangan pakai pen merah. Dia suruh pakai pen hitam. Saya rasa pen biru lebih bagus. Clear, nampak? Nampak cerita lah. Wallahualam. Yang penting sekarang bukan pakai pen biru, bukan pen merah. Dah coret-coret tu pun dah bagus. Alhamdulillah. Daripada di shop pandai kitab di kosong. Lebih baik ada coret-coret. Tapi anak yakin tak nak suruh kosong. Tak pandai nak bodoh dulu penuh lah. Kita yang baru ni, kitab pandai yang ni dah hilang lah. Tak tahu lah kat mana. Alfiah dah hilang, tak tahu mana cari tak jumpa. Mungkin ada kat Indonesia ke, kata kotak-kotak lah tu. Nak cari susah. Lebih baru lah. Tapi kalau dah pernah ngaji, dah faham, dulu pernah hafal, dia melekat. Sana balik-balik tu dah print balik. Anda baca balik, anda dah tahu dah terus, oh ni keterangan itu. Macam tu, itu nama dia ilmu lekat. Bukan masuk tinggal kanan ke TV macam over. Tu tanbih yang dinamakan fi'il rubaiyul haq, iaitu kalimat yang asalnya terdiri dari, betul kan tu? 3 huruf, betul kan? Yang terdiri dari 3 huruf, tukar 3, itu komputer anak. Dia tak boleh nombor dia problem. 3 huruf kemudian disamakan jumlahnya dengan wazan fa'lala rubai, iaitu dengan mauzun dahraja yudahriju dahrajatan, sehingga menjadi 4 huruf, tukar 4 huruf. Seperti hawqala yuhawqilu hawqalatan, yang asalnya dari lafaz haqala, nampak tu? Yang ikut wazan fa'ala. Ada pun fi'il rubai itu ada 6 bab. Okey. Dah. Al-babul al-awwalu, bab yang pertama, minar rubail mujarrad, dari bab yang fi'il rubai mujarrad. Al-babul awwalu, bab yang pertama adalah fa'lala yufa'lilu fa'lalatan, mauzunnya daraja yudariju darajatan. Alamat dia ayakun madihi ala arba'ati hurufin. Alamat dia adanya fi'il madi, dia ada 4 huruf. Bi ayakun jami'u hurufihi asliyatan, dengan gambaran semua huruf dia memang asli. Jadi rubah itu asli, dahraja itu asli, bukan pindahan. Tarjamah itu memang asli, bukan pindahan. Fabina'uhu adalah litakdiyatu ghaliban, biasanya dia muta'addi. Waqad yakunu laziman, kadang-kadang saja dia lazim. Wa misalul muta'addi, contoh muta'addi adalah dahraja Zaidun al-hajara. Menggelundung, apa bahasa Melayu tu? Poli ke Zaidin? Bahasa Melayu apa? Menggulingkan, terguling. Dahraja Zaidun, Zaid menggulingkan. Dahraja tu tak ada titik, bukan dahraja. Dahraja, naik. Ni anak ni. Dahraja menggulingkan siapa? Zaidun Zaid al-hajara terhadap batu tu diguling-gulingkan. Wa misalul lazimi, contohnya lazim, nahu darbaja Zaidun. Apa makna darbaja tak tahu? Buka kamus. Kat kamus cuba lah. Nak je. Haus ke? Sekarang korang tak minum. Iqlalun au fa'lalatun li fa'lala, waja'al maqisan saniyan la awwala. Iqlalun au fa'lalatun li fa'lala, berarti masdarnya wazan fa'lala. Wazan fa'lala itu adalah iqlalun au fa'lalatun. Contohnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Betul tak? Waj'al maqisan saniyan la awwala, jadikanlah dia kiasi saniyan
La awala. Berarti apa? Fa'lalatan itu yang kiasi, fi'lalun itu adalah samai. Faham? Okey. Fa'lala yufa'ilu fa'lalatan. Wa fi'lalan fa'lalan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'ilun fa'ilatu fa'ilun fa'ilun. Berapa page? 19 page. 9 page lagi. Apa? Oh, tak ada. Staples. Ada. Kenapa staples ni? Cari staples tak jumpa kat rumah. Dia ada. Al-babul al-awalu bab pertama minar rubaiyil mulhaqi wa huwa sab'atu abwabin. Bab pertama dari fi'il yang sebahasa 4 hurufnya al-mulhaqi yang dimulhaqkan wa huwa sab'atu abwabin, dia ada 7 berapa bab. Ada yang kata 6 bab, ada yang kata 7 bab, khilaf tanawwu dalam masalah. Bab yang pertama fa'lala yufa'ilu fa'lalatan. Maksud dia jalbaba yujalhibu jalbabatan. Alamat dia ayakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Ya. Okey. Satu lagi. Syekh Khattab tu mirip Ustaz. Inilah kalau Khattab tu dah sekali lalu hukum dah tahu. Tinggal buka boleh baca. Kalau dah malas nak buka, aku nak suruh faham macam mana pun dah malas. Tahu tak? Masuk pilihan kanan keluar pilihan kiri, masuk pilihan kanan keluar pilihan kiri, balik pun dia tak nak baca dia. Dia buat kipas. Tahu tak? Jadi ulama kena rajin. Bukan rajin baca buku bahasa Melayu, bukan rajin baca buku terjemah, bukan rajin baca buku karut novel-novel. Kena rajin baca kitab. Anak dulu suka baca novel, baca Lord of the Rings zaman dulunya. Apa tu nama dia, Hobbit, Christopher Pike lah, Agatha Christie lah. Dulu suka baca dulu lah. Bila dah masuk pondok dah tak boleh baca dah buku tu. Masa baca buku apa, baca lah buku Arab ni. Tak reti baca, belajarlah cara nak baca supaya reti baca baru best. Ada macam korang, dulu korang duk tengok movie dia hari. Saya tak ada. Tak pondok dulu mana ada laptop. Sampai dah jadi ustaz baru ada laptop. Mana sampai mana ni? Wa alamatuhu, alamat dia ayakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Alamat dia adanya fi'il madhi dia terdapat 4 huruf. Cara apa? Bi ziyadati harfi wahidin, dengan cara menambah 1 huruf. Min jinsil lam fi'li, dari jenis lam fi'il fi akhir, pada akhirnya. Jadi fa'ala tambah lam lagi 1, fa'lala. Bina dia adalah ta'diyah sahaja. Contoh dia jalbaba zaidun ar-rajula, albasahu al-jilbaba, iaitu Zaid memakaikan baju jilbab kepada rajul. Ayo, jilbab apa makna dia? Semalam nak terangkan? Baju yang jatuh ke malu, sama ada lelaki atau perempuan lah. Ini jalan apa? Jilbab. Orang tak ada, dia lah tak ada. Pergi sana dia. Anak tak ada bawa pun, dia kena jahit sendiri. Jahit sendiri, kena ukur baru dia jahit. Al-babu al-tani, bab yang kedua. Minaruba ilmul haqi, daripada fi'il yang sebahasa 4 huruf dia, al-mulhaqi yang dimulhaqkan. Al-babu al-sani, bab yang kedua. Itu adalah fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Mauzul dia adalah hawqala yuhawqilu hawqalatan. Alamat dia ayakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Madhi dia ada 4 huruf bi ziyadati wawi, dengan cara menambah wawu. Hawqala, daripada haqala jadi hawqala. Bainal fa'i wal aini, di antara fa' dan ain. Wa bina'uhu lazimun, bina' dia adalah lazim. Nahu hawqala zaidun.
Ai ajaza anil jima'i. Maksudnya apa? Impoten. Tak ada jima'. Al-babu as-salisu bab yang ketiga. Minar rubai, fi'il yang sebangsa rubai. Al-mulhaqi yang dimulhakan. Al-babu as-salisu fai'ala yufai'ilu fai'alatan. Mauzul dia baitara yubaitu baitaratan. Wa alamatuhul alamat dia ayakuna matihi ala arba'ati ahrufin. Alamat dia adanya fi'il mati terdapat 4 huruf izadatul ya dengan cara menambah ya. Bainal fa'iyat adanya fa' fi'il wal aini dan ain fi'il. Bina dia untuk takdiah. Baitara Zaidun al-farsa. Ay syaqqa Zaidun ad-dabata. Itu dapat. Maksudnya apa? Saya ikut baitara jalan tengah-tengah menggunakan kuda. Al-farsa. Maksudnya apa? Ay syaqqa Zaidun ad-dabata. Itu macam binatang banyak kan, lembu, kambing ke banyak, dia pakai kuda. Itu ada. Al-babu ar-rabi'u min ar-rubai al-mulhaqi. Al-bab yang keempat daripada rubai mulhaq itu adalah fa'wala yufa'ilu fa'walatan. Fa'walatan betul. Mauzul dia jahwara yujahwiru jahwaratan. Alamat dia adanya fi'il matinya terdapat 4 huruf dengan cara menambah wawu antaranya ain dan lam. Bina dia untuk letak dia sama. Contohnya apa? Jahwara Zaidun asyai'a. Ay adhara Zaidun asyai'a bihusni. Itu Zaid itu menampakkan sesuatu dengan cara yang baik, yang bagus. Senang kan? Tenang. Tu jatuh. Ambil. Oh amboi, kaki ke atas. Haji kaki ke atas. Kaki tu tak bawah. Tak, mauzun dia memang ni saja ke? Oh, boleh jadi lain kalau tak tu. Tapi muhaddad. Jarang lah. Muhaddad. Terbatas. Nak jumpa kat mana kamus? Kat kamus. Buka Lisanul Arab. Tajul Arus. Apa Tajul Arus siapa yang karang? Murtada Zabidi. Alim kabir ulama kita. Al-babu al-khamisu bab yang kelima minar ruba'il mulhaqi daripada fi'il yang sebangsa 4 hurufnya al-mulhaqi yang disandarkan, yang dimulhaqkan. Al-babu al-khamisu fa'yala yufa'ilu fa'yalatan. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan. Mauzul dia ala asyara yu'asyiru asyaratan. Alamat dia ayakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Adanya fi'il madhi dia terdapat 4 huruf biziyadati ya dengan cara menambah ya bainal aini antara ain wal lam dan lam. Bina dia adalah lazim wa bina'uhu lazimun. Contoh dia asyara ar-rajulu aizala kidamuhu. Asyara az-rajulu tergelincir siapa ar-rajulu lelaki aizala kidamuhu. Bukan tergelincir. Aizala kidamuhu. Tadi asyara ar-rajulu tak ada kaki, cacat. Cacat siapa rajulu aizala kidamuhu iaitu hilang kakinya Zaid. Nampak? Al-babu as-sadisu bab yang ke-6 minar ruba'il mulhaqi daripada fi'il yang sebangsa 4 hurufnya al-mulhaqi yang dimulhaqkan. Al-babu as-sadisu bab yang ke-6 fa'la yufa'li fa'latan. Mauzul dia salqa yusalqi salqatan. Alamat dia ayakuna madihi ala arba'ati ahrufin. Adanya fi'il madi dia ada 4 huruf biziyadati ya dengan cara menambah ya fi akhiri pada akhirnya. Fabina'uhu lazimun, bina dia adalah lazim. Nahu salqa Zaidun ay nama ala qafahu. Tidur telentang. Salqa. Salqa tu tidur telentang siapa Zaidun Zaid. Al-babu ar-rabi'u bab yang ketujuh. Al-babu as-sabi'u bab yang ketujuh. Inna ruba'il mulhaqi dari fi'il yang sebangsa 4 hurufnya yang dimulhaqkan. Al-babu as-sabi'u bab yang ketujuh
Fa'nala yufa'nilu fa'nalatan. Mauzun dia qol nasayu qol nisu qol nasatan. Alamat dia apa? Ayyakuna madhiyala arba'ati huruf bi ziyadati nuni bainal aini wal lami. Cara tambah nun antara ain fi'il dengan lam fi'il. Wa bina'uhu lazimun, bina' dia adalah lazim. Nahu qol nasa zaidun. Qol nasa zaidun pakai kopiah. Pakai kopiah siapa Zaid? Pakai kopiah. Ini pakai kopiah. Minta pun kalau ngaji pakai kopiah brother. Pakai kopiah. Yang jadi macam orang Arab pakai kopiah sana. Anak ngaji kat Korawi tu pun pakai jeans, t-shirt, pakai kopiah. Ngaji duduk. Oish. Anak yang pantang. Kat pondok anak tak pakai jubah, dia pakai sarung, pakai baju yang panjang tu kena. Solat kalau pakai t-shirt marah. Dia pakai kopiah kena. Kalau mazhab Syafi'i tak pakai kopiah ni fasik. Bahasa Sidi Abdullah sekarang kitab, orang yang mengatakan tak pakai kopiah itu sebagai fasik, itu salah. Dia orang dah. Biarlah tak apa, alim. Kerana tak fasik. Tak fasik lah, tapi sebagai talibul ilmi, minimum kena ada adab-adab, iaitu memakai pakaian sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, oleh kepala dan lain-lainnya, pakai baju lengan panjang. Kalau pakai sarung boleh, kat Malaysia pakai seluar tak apalah. Memang budaya pakai seluar. Kalau kat Indonesia air pakai seluar. Pada waktu kelas pakai sarung. Anda lagi suka sarung. Ini sarung. Tu sarung. Sebab tu kita panggil kami kaum sarungan. Pakai sarung. Tapi jangan jadi macam orang-orang Malaysia sebahagian ni, tak alim tapi pakai jubah secantik-cantiknya jubah. Pakai serban sebesar-besarnya serban. Pakai ridak semahal-mahalnya ridak. Oh, dengan atar dia, dengan apa lagi. Syekh lah. Saya tengok pun sekian. Tapi bila bagi je kitab, Syekh cuba baca. Wah, nak tak reti Arab je. Waduh, macam mana tu? Masalah. Ustaz Ana yang datang hari itu undangan majlis Negeri Sembilan Mains. Dia cakap apa? Malaysia tu hebat. Semuanya baju pakai putih, pas gitu. Oish. Jubah cantik, yang pakai sarung bagus. Sorbannya cantik-cantik, wangi. Tapi kalau saya ngajar kadang tak ada yang faham. Saya cakap, selamat datang ke Malaysia. Marhaban bikum fil Malaysia. Itu satu. Jadi Abang Ana selalu cakap, ni orang-orang yang pakai atribut ulama ni, ulama sebut dalam kitab-kitab. Memang betul tak ada jumpa. Jadi dilarang orang yang tidak alim memakai atribut ulama. Atribut apa? Atribut lah. Atribut ulama. So dia bukan alim, dia pakai jubah orang alim. Dia pakai alim, dia pakai songkok orang alim. Pakai serban orang alim lah. Dia tak boleh. Kerana takut menjadi tadlis, penipuan kepada masyarakat. Dia bukan ulama. Buat gaya-gaya macam ulama. Jadi apa hukum dia? Tak boleh. Haram. Faham? Kat sini semua pondok-pondok rata-rata pakai serban kan. Bagus, mungkin budaya dia memang pakai serban. Anak okey, tak ada masalah. Dah ada budaya dia. Anak tak dilarang. Uruf dia macam tu. Tapi kalau tok guru dia ada serban khusus, dia pakai juga, dia belum boleh. Faham tak? Contoh lain Al-Azhar. Al-Azhar kan jelas merah situ. Serban dia tak tebal tapi itu Al-Azhar. Ada orang bukan Azhari pakai macam tu. Haram. Tak boleh. Anak waktu pergi Mesir, Ustaz nak beli, anak nak carilah ridak. Yang mana suka ridak yang maya wool. Itu cari Morocco memang tak ada sebab Morocco tak pakai ridak. Anak nak pakai itu sebab Morocco situ. Kalau pakai ridak yang wool jadi panas. Betul tak? Itu je dia ada. So cari. Dia orang tanya, kalau kau nak serban kau pakai ini. Ustaz Azhar ni serban Ustaz Azhar ni.
kelas tu Azhari ada cakap ada kan tadi. Tak ada cakap apa aku nak pakai tu. Oh tak usah nanti imam pakai tu kan baru masuk air. Oh ni. Cari tu apa? Karena kalau nak jadi imam nak pakai sarung baju takwa Indonesia biasa. Kalau kadang-kadang tak sebat kadang-kadang tak sebat tu. Kopiah dulu ada kopiah merokok lah yang merokok. Ada pakai macam tu je. Betul kan? Apa macam ustaz pun. Memanglah saya ini santri. Belajar buat apa nak cari nampak macam ustaz. Kenapa yang Kiai Taifur Purworejo tu sealim-alim apa? Dia yang tulis Mafahim Yajibu An Sahah. Dia yang menulis Mafahim Yajibu An Sahah sampai Kiai Abdul Qayyum dari As-Safwah Indonesia. Dia disuruh atau diwasiatkan untuk menterjemah Mafahim Yajibu An Sahah kan oleh Syed Ahmad. Maka dia cakap, okey ni nak terjemah macam mana? Kau kontak Taifur. Kiai Taifur. Sebab apa? Kiai Taifur tu asbabul wurud semua dia hafal. Sebab dia yang tulis. Bukan saya Muhammad. Saya Muhammad hanya bagi tahu macam ni. Oh tak macam ni Ustaz. Dia tulis saya Muhammad tengok. Okey, betul. Macam ni dia. Kiai Taifur boleh cantik ya. So Kiai Taifur tu jelaskan semua. Dia pakai baju apa? Jubah putih yang tahun berapa ya. Dah buruk lah dia pakai. Macam tu. Dan dia tak pernah nak kena, oh saya kena pakai baju macam ni, baju ni. Tapi kalau anak ajak, boleh tak kisah, tapi pakai baju yang sopan. Jangan ngaji pakai t-shirt. Jangan tak pakai kopiah. Anak tak suruh pakai setan, dan suruh pakai kopiah. Kena ada sifat tawaduk, rendah dengan ilmu, mengagungkan ahli ilmu, mengagungkan ilmu. Babul mazidi ayat ada pun ini adalah bab menerangkan bab mazid. Mazid itu ada tambahan. Wa amal mazidu ada pun mazid itu fanau'ani terbagi kepada dua. Mazidun ala sulasi, mazid yang sebangsa 3 hurufnya. Wa mazidun ala rubai, dan mazid yang ada 4 huruf dia. Fa mazidu sulasi ada pun mazid sulasi itu ala arba'ata asyara baban. Ada 14 bab. Wajah salah satu anwa'in dia terbagi kepada 3 jenis, 3 kategori. Pertama rubaiyun, yang kedua humasiyun, wa sudasiyun, yang ketiga sudasi. Okey. Farubai ada fi'il yang sebangsa 4 hurufnya ala salah satu anwa'in, dia terbagi kepada 3 jenis. Af'ala, contohnya apa? Af'ala nahu akrama, fa'ala nahu farraha, fa'ala nahu qatala, kama qala Syekh Abdul Rahim, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahim sahibul maqsud. Zaidul sulasi arba'um ma'ashrin wa yali aksamin salasin tajri. So dia apa? Fi'il ziyadah atau mazidnya, fi'il yang sebangsa 3 hurufnya itu arbaun, ada 4 ma'a ashrin beserta 10, ma'adi 14. Wahyali aksamin, dia dapat terbagi kepada 3 jenis, 3 bahagian tajri yang terlaku. Awaluhar rubai mislu akrama wa fa'ala wa fa'ala ka khosama. Yang pertamanya fi'il yang sebangsa 4 hurufnya mislu akrama, berarti setelah mazid menjadi 4 huruf, yaitu akrama, dan wa fa'ala dan wazan fa'ala, wa fa'ala dan wazan fa'ala, ka khosama, seperti lafaz khosama, saling bergaduh. Siapa 2 orang saling bergaduh, mukhasamah. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama minas sulasi il-mazidi, dari fi'il yang sebangsa 3 hurufnya al-mazidi yang tambahan. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mauzul dia adalah farraha yufarrihu taf'ihan. Alamat dia wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Alamat dia adanya fi'il madhi, dia terdapat 4 hurufnya. Ziyadati harfin wahidin, dengan cara menambah 1 huruf.
Bainal fa'i di antara-antaranya fa' wal aini dan ain, min jinsi aini fi'lihi dari jenis ain fi'ilnya. Bina dia apa? Iaitu pertama yang masuk bina di sini adalah faedah dia. Faedah dia yang paling famous adalah ditaksiri kerana menunjukkan erti banyak. Takdir itu membanyakkan. Wa qad yakunu al-fi'li wa qad yakunu fi wa qad yakunu fil fi'li. Yakunu bukan yakuna, salah. Betul kan? Ini anak type waktu kelas berapa dulu? Wa qad yakunu fil fi'li. Dia terkadang-kadang ada pada fi'il. Nahu tawafa Zaidun al-Ka'bah. Pusing-pusing siapa Zaid atau Al-Ka'bah terhadap Ka'bah. Nampak tu? Pusing-pusing. Dia tawaf tu dia pusing. Nampak tu? Bertawaf-tawaf. Nah, waqad yakunu. Kenapa kuat lagi? Yelah, waqad yakunu bukan yakuna. Mana dia atof tu? Mana dia ada atof? Ni anak salah ni, ada ingat ayakuna ni. Kenapa dia manusia salah? Buat macam mana? Waqad yakunu dan terkadang adanya dia ikut fa'il pada fa'il. Nahu mawata al-ibilu, iaitu mawata al-ibilu. Ibil itu mati. Maksud dia mawata pada mati siapa al-ibilu, unta. Maksud dia apa? Yang banyak mati tu siapa? Unta. Betul tak? Unta tu banyak. Unta tu mati. Dia mati sekali je. Bukan mati dia banyak kali. Mati dia sekali. Tapi sebab unta tu banyak, mawata al-ibilu. Semua unta tu akan mati satu. Tumbang satu, tubuh seribu. Maka dia kuno fil maf'uli, dan kadang-kadang dia dalam maf'ul. Jadi taksir tadi pada maf'ul. Contoh dia apa? Ghallaqa Zaidun al-baba, iaitu Zaid mengunci pintu. Pintu-pintu tu yang dikunci-kunci. Bukan dikunci tu, kunci sekali je. Pintu-pintu tu yang kena kunci. Faham? Kalau tak faham angkat tangan. Tangan duduk belakang, penat duduk depan. Tengok muka korang bodoh. Wa ghairu di salasatin maqisu masdaruhu kaqul bisa taqdisu wa zakkihi tazkiyatan wa ajmila ijmala man tajammula tajammala. Ini soal tiap ni. Wa ghairu di salasatin, dan selain yang memiliki 3 hurufnya, itu maqisu yang dikiaskan masdarnya. Yang dikiaskan apa masdarnya? Seperti lafaz takut bisa takdisu, berarti menunjukkan semua fi'il yang mazid ini masdarnya qiyasi. Qaddasari qaddisu taqdisan, zakka zakki tazkiyatan, bayyana yubayyinu tabyinan. Nampak tu? Zakka wa zakkihi tazkiyatan, dan bersihkanlah perkara tersebut tazkiyatan dengan bersih yang sebenar-benarnya. Wa ajmila, dan benar-benar cantikkanlah perkara tersebut ijmalaman, sesuai dengan kecantikannya orang. Tajam mula, yang sudah menjadi cantik orang tersebut. Tajam mala, maka benar-benar cantiklah perkara tersebut. Itu ada rahsia dia. Ni dalam Al-Qaeda Malik, dia ada banyak falsafah. Kawan Nazar mengarang kitab khusus mengumpulkan falsafah Al-Qaeda Malik. Sayang dia kitab tu ada hilang, tak tahu kat mana. Betul. Apa? Okey. Tak apa. Itu ada. Ini maksudnya apa? Dia nak terangkan zakkai zakki tazkiyatan. Ajmala yujmilu ijmalan, tajammala ya tajammalu tajammulan. Faham? Dia nak terangkan benda tu sebenarnya. Tapi maksud dia apa?
Maksud dia ada rahsia dia. Kalau kita bersihkan diri kita dengan sebenar-benarnya bersih, ya, maka kita akan menghias diri kita dengan sifat yang sangat-sangat cantik. Betul tak? Jadi takhalli anir radha'il wa tahalli bil fada'il. Lepas tu tajammalah. Maksud dia apa? Takhalli anir radha'il wa tahalli bil fada'il, tajalli. Akhirnya kita pun menjadi orang yang cantik dengan sebenar-benarnya cantik. Itu rahsia dia apa? Takhalli anir radha'il wa tahalli bil fada'il. Akhirnya tajalli, nampaklah rahsia dia, nampaklah cantik tu. Nampaklah Al-Qiyah tu. So bila nak buka Al-Qiyah? Ada lama datang ajar dia. Dulu kalau ngajar Al-Qiyah tu memang seronok, paling seronok. Tapi murid-murid pun kenalah kondusif. Kalau semua saya tak faham, dia susah. Kalau dulu anak mengajar, murid anak semua tak faham. So dia orang bila mengaji tu cepat je, banyak pertanyaan dalam, boleh buka syarah, pun boleh baca sama-sama. Oh enak, suka, sedap. Al-babu al-thani minas sulasil mazidi. Bab yang ketiga dari fi'il yang sebangsa 3 hurufnya. Al-mazidi yang ditambahi huruf tambahan. Al-babu sani, bab yang kedua, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa mauzunuhu, mauzun dia adalah qatala yuqatilu muqatalatan. Alamat dia wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Adanya alamat dia, fi'il madhinya terdapat 4 huruf. Biziyadatil alifi, dengan cara menambah alif. Badal fa'i wal aini, antara fa' dan ain. Itu wazan fa'ala kan. Wa bina'uhu lil musyarakati, bina' dia untuk musyarakah. Musyarakah bainas naini, antaranya 2 orang. Ghaliban biasanya, waqad yakunu lil wahidi, dan kadang-kadang untuk 1 orang saja. Wa misalul musyarakati bainana, ini antara contohnya musyarakah antara 2 orang adalah nahu qatala, saling berpukul. Siapa? Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Amr pukul Zaid, Zaid pukul Amr, dua-dua kena pukul. Wa misalul musyarakati, contoh yang musyarakah lil wahidi, bagi wahid, bagi 1 orang adalah qatalahumullahu, Allah memerangi mereka, bukan mereka boleh memerangi Allah. Betul. Fa'alal fi'alu wal mufa'ala wa ghairu ma marras ma ma'u'adala. Fa'ala wali wazan fa'ala. Al-fi'alu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan kan? Masdar dia adalah fi'alun dan mufa'alah. Wa ghairu ma marra, selain daripada 2 wazan ini, itu adalah as-sama'u, sama', adalahu. Contoh dia adalah yu'adilu mu'adalatan wa idalan. Faham? Itu nak maksud dia. Okey? Itu dia nak terangkan bahawa wazan fa'ala itu masdar dia adalah fi'alun dan mufa'ala. Boleh lanjutkan? Boleh. Al-babu al-thalithu, bab yang ketiga, minas sulasil mazidi, dari fi'il yang sebangsa 3 hurufnya. Al-mazidi yang disertai dengan huruf tambahan. Al-babul awwalu, bab yang al-babu as-salisu. Al-babu as-salisu, bab yang ketiga, af'ala yuqilu if'alan. Wa mauzunuhu, mauzun dia adalah akrama yukrimu ikraman. Alamat dia apa? Ayyakuna madhihi ala arba'ati wahrufin. Jadi fi'il madhi itu ada 4 hurufnya. Biziyadati hamzatul qati, dengan cara menambah hamzatul qata. Ya, awal ini pada awalnya. Wa bina'uhu li ta'diyati, bina' dia untuk ta'diyah, menunjukkan arti muta'addi. Wa liban biasanya, wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang dia ikut wazan lazim. Dia yang lazim, kadang-kadang rata-rata dia adalah muta'addi. Bina'un wa misalul muta'addi, contoh yang muta'addi itu nahu akrama Zaidun Amran. Contoh dia akrama telah memuliakan siapa? Zaidun Zaid, Amran terhadap Amr. Wa misalul lazimi, contoh yang lazim nahu asbaha ar-rajulu, telah masuk subuh siapa? Ar-rajulu, lelaki tersebut. Maksudnya dah pagi lah.
Dah masuk waktu pagi orang lelaki tersebut. Okey. Faham? Lihamzi if'alim ma'anim sab'an ta'diyatun sayruratun wa kasrah hainunatun izalatul wajdanu kadaka ta'ridun kadal bayanu liwazli hamzi if'alin. Bagi hamzah ni wazan if'al. Itu ma'ani ada beberapa makna. Sab'ah yang 7. Jadi wazan apalah ada 7 makna. Faham? Faham. Pertama ta'diyatun muta'adi, mentakdiahkan, memuta'adikan. Yang kedua sayrurah. Yang ketiga kasrah, taksiran. Ainunah tu dah masuk waktu tadi. Izalatun salbiyah, disalbi kan. Wujdan, menemukan suatu. Kata ridun, ta'rid itu menawarkan. Pada al-bayanu, maka inilah keterangan yang telah diterangkan. Faham? Faham. Senang-senang macam ni. Kali tak payah daurah, dibaca sendiri. Boleh? Boleh tak baca sendiri? Boleh kan? Waduh, senang tak? Baca sendiri je ni. Wa ghalibar rubai addi ma'ada fa'lala fa'kisal kadar bajahtada. Wa ghalibar rubai addi ma'ada fa'lala. Biasanya rubai, maka anggaplah ia pada selain mengikuti wazan fa'lala. Fa'kisan, maka engkau terbalikkannya seperti lafaz kadar baja ihtada. Seperti lafaz kadar baja ihtada yang sudah jelas benda ni. Ihtada tu maksud dah dapat hidayah lah. Ada apa benda kadar baja ihtada. Okey, maksud dia apa? Jadi rubai selain yang mengikuti wazan fa'lala itu semua mazid, seperti yang telah diterangkan. Lawan dia yang mazid ini, contoh dia dah baca ada rubai juga, tapi rubai mujarrad. Okey. Wa ma ada sulasi kullan ja'ala misla mudhari'in la qad juhila. Soalan dah ya? Ini banyak sangat. Kata semua mab'ulin wa fa'ilin kusir ainan wa awwalun laha mimam yasir wa ma ada sulasi kullan ija'ala misla mudhari'in laha qad juhila. Jadi pada apa yang fi'il yang sebangsa sulasi, semuanya kau jadikan seperti hanya fi'il mudhari' yang mana dia benar-benar seperti dijadikan mabni majhul. Qad juhila tu mabni majhul. Contohnya fi'il mudhari' apa? Fa'ala yaf'ulu yuf'alu. Betul tak? Berarti di fathah ain fi'il dia. Kalau sulasi pun macam tu. Selain misalnya sulasi berarti yang mazid. Fa'ala yufa'inu. Bukan ainnya, sorry. Ya-nya huruf pertamanya dibaca dom. Kaza ismu maf'ulin, begitu juga isim maf'ul, mufa'alun wa fa'ilin, dan isim fa'il kusir ainan. Kalau fa'il kan mufa'ilun wa awwalun laha, dan pertamanya miman diberi mim yasir. Jadi contoh dia apa? Selain yang memiliki 3 hurufnya, wa ma ada sulasi, berarti apa? Selain yang ada 3 hurufnya, berarti semua yang ada 4 hurufnya, sama ada mazid atau rubai mujarrad atau muhaq. Kita mulakan dengan rubai mujarrad. Fa'lala yufa'li lu, betul tak?
Tapi jadikanlahnya seperti fi'il mudhari' yang juhila. Juhila itu mabni majhul. Fa'ala yaqulu. Yaqulu menjadi alu. Betul tak? Yang dimaksud di sini mana? Dimaksud di sini adalah yang pertamanya dijadikan ikut huruf pertama dibaca dhammah. Lepas itu diterangkan apa? Kada sebelum maf'ulin, begitu halnya juga isim maf'ul. Isim maf'ul contohnya apa? Muf'ilun. Dengan cara apa? Yaitu wasmu maf'ulin fa'ilin, muf'ilun, muf'alun. Kusir ainan, syaratnya ain dia kena dikasrohkan bagi isim fa'il, isim maf'ul difathahkan. Kalau fi'il mudhari' dikasrohkan fa'ala yufa'lilu. Nampak ni? Yufa'lilu. Af'ala yuf'ilu. Ainnya, ain fi'ilnya dibaca kasroh. Wa awwalul laha mimman yasir. Jangan lupa untuk isim fa'il dengan isim maf'ul awalnya kalian kena letak mim. Ini kaedah. Sama ada mazid atau rubai mujarrad atau sulasi mazid. Maksudnya sulasi mazid itu 3 huruf asal menjadi 4. Tapi dia rubai dah. Betul? Faham tak? Senang kan? Mana ada susah. Penabam je. Kalau tak ada guru orang baca ni, buka kamus memang tak jumpa. Jadi buka syarah, tapi tak dibaca lagi, tak boleh lah. Wallahu a'lam bishawab. Apa masih lagi? Dan kata apa? 1, 2, 3, 4. Kata ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Iklan. Kita nak disiksa malaikat. Aku dah habiskan waktu aku untuk minta ilmu dulu. Okey, mana ni? Bab berapa? Ada sabi'ah. Al-qaidatu as-sabi'atu, qaidah yang ke-7. Wa in jaa bainal fathi wal kasri fahdiku mujawaratan bil kasri nauya injala. Wa in jaa, seumpamanya telah datang bainal fathi wal kasri, antaranya fathah dengan kasrah, fahdiku, maka buanglah mujawiratan yang berada di sebelahnya lil kasri, kerana menyandarkan kasrah. Nahu ya injala, seperti lafaznya injala. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada di antaranya antaranya fathah dengan kasrah, kita buangkan dia. Maksudnya apa? Wawu atau yak lah, kita buangkannya. Nahu yak injala, dia tu buangkan kasrah mujawiratan kasri, yang bersebelahan dengan kasrah. Maksudnya wawu kasrah lah antara fathah dengan kasrah tu. Contoh dia hilal, ya'idu wa yasiku, asluhuma ya'idu wa yausiku, ala wazni ya'ilu, ikut wazni ya'ilu. Nampak tak? Dia pun tak bawa kitab. Siapa? Dulu tidak? Ayolah. Macam mana boleh tinggal? Okey, ya'idu dan yasifu. Asluhuma ya'idu dan yausifu. Ala wazni ya'ilu, ikuti wazan ya'ilu. Khudifatil wawu, dibuanglah wawu liwuku'iha, kerana dijatuh bainal fathati wal kasrati, antara fathah dengan kasrah. Al-muhaqqaqati, yang dikukuhkan. Ya kukuhkan itu apa? Maksudnya dia asli memang dah macam tu. Bukan dia berpindah kerana iklan. Wa qablaha harfu mudhara'ati, dan sebelumnya adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah apa? Tambahan ziyadah huruf mudhara'ah tu, tapi ziyadah yang wajib lah.
untuk bertujuan menunjukkan erti ibarat. Oleh basara yang idu ayasi idatan asluhnya dan ala wazni fi'lan nukilati harakatul wawi. Harakat wawi itu pindahkan bila maqbadaha pada apa yang jatuh sebelum dan setelahnya. Disakliha kerana wawu itu berat. Alaiha menyandang harakat. Harakat apa? Harakat kasrah. Ma'a itilal fi'lihi, sertanya dia diilal. Ada ilal. Ilal dia apa? Wawu tadilah. Fahudibatil wawu, maka buanglah wawu. Kita buang wawu. Hudan buang. Jadi hidup. Faham? Wawu itu kalau kita dah buang, kita kena bagi ganti. Mana boleh buang macam tu je. Orang kita nak pecat orang tu, kita boleh pecat, kena bagi ganti. Ganti dengan apa? Uwidat anha at-ta'u, kita gantikan yang tak. Il akhiri, pada akhirnya pasara idatan, jadilah idatan. Fakadzalika, begitu juga illalu thiqatan, begitu juga illal thiqah. Untuk manis. Tekuk ringan sangat, jadi manja. Bismillahirrahmanirrahim. Thiqatan itu sama lah. Wah, thiqah, withqan. Selalu dia. Lepas tu, illal. Al-Qaidatu as-saminatu, Qaidah yang nombor 8. Apa lagu ni? Apa? Awil. Gila tak? Macam mana? Tadi lagu mana macam mana? Lagu mana tadi macam mana? Semua yang mata ja'a ba'dal kasri ismi wa fi'lihi ka ghazin wa radi fa'aglibhu ya awwa asila. Ini ayat yang masih aib. Yang nak cakap dia tak boleh pada, dia tak boleh macam mana nak jadikan betulkan apa ini. Ingat kalau tak salah. Kalau tak salah dulu anak dia catat dia siapa tu? Dia ajar. Cakap ini yang dia tak boleh nak betulkan. Sabta kedua tu dia ada zihaf. Inilah. Orang tak payah tahulah. Itu lagi belajar dalam muharud. Mata ja'a, ketika mana telah datang ba'dal kasri, setelahnya kasrah. Ismi pada isim wa fi'lihi dan fi'ilnya. Ka ghazin pada lafaz ghazin. Juga rodi dan lafaz rodi. Faqlibhu, maka gantikanlah dia ya'an menjadi ya'. Wa asila nak lupa wasilah ni kalau tak salah lepas tu kita buangkan kalau tak salah. Nanti tengok kat bawah. Ghazin asluhu ghaziun ala wazni fa'ilun. Jadi ghazin asal usulnya ghazibun, mengikuti wazan fa'ilun. Kulibatil wawu, kita buang, kita gantikan wawu ya'an menjadi ya'. Kenapa dihukumi hal? Kerana jatuhnya wawu tadi ba'da kasratin, setelahnya kasrah. Betul tak? Betul lah, asilah tu dibuang. Buangkanlah perkara tersebut. Fasara, maka jadilah ghaziyun. Summa sukinati ya'u, lalu kita sukunkan ya'. Istisqalil dhammati, kerana beratnya dhamma alaiha terhadap wawu. Fataka sakinani, maka bertemulah dua huruf yang mati. Wahuma al-ya'u wa tanwinu, iaitu ya' dan tanwin. Fasara ghazin. Nampak tu? Ya' ada mati kan? Summa hudifat. Ini maksudnya asilah. Asilah itu kembalikan, asalkan. Asal, kaedah asalnya apa? Iltiqa'u sakinan, wajib membuang salah satu daripada huruf yang mati. Summa hudifatil ya'u, lalu dibuanglah ya'. Dapat kerana menolak. Iltiqa'i sakinan ini, jadi bertemunya dua huruf yang mati. Fasara ghazin, maka jadilah ghazin. Faham tak? Dia tak faham, angkat tangan. Senang je. Ja'a ghazin, bukan ja'a ghazul. Nah.
Fi'lun madin. Madin. Ini iklal dipanggil, kenapa tidak dibaca dhammah Ustaz, dibaca rafa Ustaz, dibaca rafa. Ada rafa dia dhammah. Dhammah yang zahirah. Tak nampak pun. Ini bukannya mana amin zuhurnya, tak. Tapi lil khifati iklal gitu panggil. Aswah kerana iklal, bukan kerana ikrab. Okay? Okey. Rodiya asluhu rodiwa. Nampak. Ala wazni fa'ina kulibadil wawu ya'an. Aslinya redha tu kan perkataan rodiwa bro, bukan rodiya. Bukan ya, asal istilah dia wa. Tapi wawu diganti ya kerana dia jatuh setelahnya kasrah, akhirnya menjadi rodiya. Ini tak adalah asilah dia. Nampak tu? Baru tahu rodiya, berarti rodiya nakis wa i, bukan nakis ya i, baru tahu kan? Penting ni. Jadi kalau ada orang tak tahu, kita tanya dia tak tahu, wah, kita akan cari dah lagi. Faham? Al-qaidatu at-tasiratu. Kaidah yang ke-9. Wa tudzaku ya wawun kasulil iqaisa kinaini maqulin badan nakali wa amila. Dan ketika dibuang wawu ya atau wawu, ketika wawu ya atau wawu itu dibuang kasun, bukan ketika lah, pada mana ketika ni, wa tuhlaku, dan dibuanglah apa ya dan wawu kasun seperti lafaz sun. Liltiqa'i sakinah ini kerana apa? Bertemunya dua huruf yang mati. Makulin, seperti lafaz makulin ba'da naklin, setelahnya dipindah. Wa ahmila, dan menganggurkannya. Tinggalkanlah perkara tersebut, dan tinggalkanlah perkara tersebut dengan sebenar-benarnya tinggal. Beza dengan makul. Nanti dia masunun, asal usulnya masunun. Contohnya makulun, asal usulnya makbulun. Okey. Sul, asal usulnya adalah uswun. Ala wazni uf'un. Nukilati harakatul wawi, dipindahlah harakat wawi ila ma qablaha, pada huruf yang sebelumnya. Taharukiha, kerana dia menyandang harakat pada harfin sahih, daripada huruf sahih. Sakinin, yang mati. Fasara usul. Summa hudifat, lalu dibuang apa wawu. Dapat kerana menolak iltiqa'i sakinah ini, dari bertemunya dua huruf yang mati, menjadi usul. Now understand. Iltiqa'i sakinah ini makulin, seperti bertemunya dua huruf mati daripada makulin ba'da naklin. Maksudnya apa? Makulin ba'da naklin itu adalah dari lafaz qala setelah makulin, yang dikatakan ba'da naklin berarti ul. Betul kan? Makna dia tak salah. Baru teringat ni. Contohnya qala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Betul tak? Qul ba'da naklin maqulin apa? Qul setelah maqulin qul. Contoh sun ini sama dengan qul. Wa ahmila, dan benar-benar engkau menganggurkannya, membiarkan dia. Maksudnya buatlah, itu berkat dia, berkat nazam. Faham? Jadi ini nak menerangkan contoh dia qul. Jadi maksud dia maqulin ba'da naklin itu adalah qul. Kalau ditasrif wa dzaka maqulun qul. Betul? Nampak tu? Fasara usul summahu dibagi hamzatul wasli, lalu dibuanglah hamzatul wasli di adami ihtiyaji, kerana tidak memerlukan ilaiha pada hamzatul wasli lagi. Fasara sul. Nampak tu?
Jadi usul itu asal usul dia usul, lalu menjadi usul. Lepas itu usul, lepas itu jadi usul. Kerana dah tak perlu dah. Tak perlu ada hamzah wasal. Hamzah wasal tujuan dia apa? Untuk nak menghidupkan bab fi'il yang akan dimatikan uful. Betul tak? Tahu sir asluhu isyir ala wazni fi'il nukilat dipindah harakatul ya'i harakatul ya' bila ma qablaha pada huruf yang jatuh sebelumnya taharukiha kerana dia menyandang harakat pada harfu sahih setelahnya huruf yang sahih sakinin yang mati fasara isir. Apa dong? Dia kata if'il isyir dipindah isir, ya dipindah kepada sin pindah dari ya balik. Summa hulifatil ya'u lalu dibuanglah ya dapat kerana menolak Detika isakinah ini dari dua bertemunya dua huruf yang mati fasara isir. Apa dong? Summa huzifat lalu dibuang apa hamzatul wasli hamzah wasal di adamil ihtiyaji ilaiha dan dah tak perlu menjadi lafaz sarasir. Bahan masuhudun aslu wa main wa masirun. Masuhudun dan lafaz masirun asluhuma asal keduanya adalah mashurun dan masyurun ila akhiri. Kama sayati ilaluhuma Iqaidah kisahnya ta ada kaedah yang ke nombor 12. Faham? Senang. Iqaidah tu al-asyirah tu kaedah yang nombor 10. Mana lagi? Dengar. Dia kata man qala qala Allah faqad kafara tu qala masuk. Qala. Man qala qala Allah faqad kafara. Tahu? Kita tengoklah hadis. Saya pun tak pernah dengar hadis. Siapa dia? Tadi ni. Ada kawan cakap. Bagi saya tengok, saya boleh belajar apa maksudnya. Ya, zaman sekarang dah ada Syamilah. Ada Google. Cari betul ni. Pernah dengar? First time mana ni? Qaidatu asyiratu qaidah yang nombor 10. Idza maltaqal hamzani wasani sakin ka'amana faqlib wa qama kana awala faqlib with qama insyaallah. Betul kan? With qama. Ba ala sawab with qama. Ketika mana perkara itu bertemunya dua huruf, dua hamzah dan yang kedua itu yang mati seperti dapat amanah faqlid maka gantikanlah sesuai apa yang ada pada yang awalnya. So dia apa? Asal usul dia amanah, asal usul dia amanah. Alawani ala bulibat digantilah apa alhamzatu asaliyah tu hamzah yang kedua diganti alifan menjadi alif disukuniha kerana dia berupa sukun. Kita imam qablaha dan terpatahnya huruf sebelum dia fasara amanah. Nampak tu? Nampak tu? Sukun. Umun asal usul dia umul ala wazni umul. Kerana sebut dia boleh baca dua, boleh baca mul, boleh baca umul. Betul? Umul atau boleh baca mul. Ala wazni umul kulimatil hamzah wasani yang dibuang digantilah apa hamzah yang kedua. Diganti apa? Umul kan? Umul hamzah kedua dia wawu tu. Wawu tu ada hamzah diganti wawan menjadi wawu saja. Umul. Disukuni kerana sukunnya dia
Wan imami ma qablaha dan kedomahnya huruf sebelum dia. Fasora'un maka jadilah umun. Idin asal usul dia adalah idin. Ada wazn ib'il, mengikut wazn ib'il. Kulibati hamzatul lusannya tu dan digantilah hamzah yang kedua. Ya al menjadi ya. Jadilah ya disukuniha kerana dia menyandang dia sukun. Wa kisai ma qablaha dan dikasrahkan huruf sebelumnya. Fasara idim maka jadilah idim. Nampak tu? Senang ni Ustaz. Memang senang. Cukup tak? Dekat 15 je. Dia lagi dah 7 8. Al-Qaidatu al-hadiyata asyarata. Qaidah yang nombor 11. Idza kana aslul wawi wal ya'i sakinan fala takliban alfan siwa maka awala. Qaidah yang nombor 11. Kenapa al dia macam tu? Tak nak buat apalah. Laptop anak macam tu. Faham? Betul kan? Al-hadiyat asyarah. Nanti dia ingat anak karang bersarat baru ke? Masih datang. Datang cepat, balik cepat. Ini balik juga. Okey. Dah, segak. Idza kana aslul wawi wal ya'i sakinan. Kalau adanya asalnya kalimat tersebut wawu dan ya itu yang mati, fala takliban alifan maka janganlah engkau ganti dengan alif siwa ma kecuali apakah ahwala yang seperti lafaz ahwala. Kerana apa ahwala sebenarnya lafaz dia adalah ahala yuhilu ihalatan. Faham? Ahwala tu maksud dia ahala yuhidu ihalatan. Ahala nanti kenalah. Contoh dia ajaba wa abana. Asal keduanya adalah ajwaba dan abyana. Sama dengan ahala. Ahala asal usulnya ahwala. Faham? Ustaz ni macam ahwalun, al-ahwal al-syakhsiyah. Al-ahwal tu ada alif kan setelah wawu. Al-ahwal. Faham? Okey. Contohnya ajaba dan abana. Asluhuma ajwaba dan abyana. Ala wazni af'ala mengikuti wazan af'ala. Nukilat harakatul wawi. Dipindah harakatnya wawi dan wajah dan ya ila ma qablaha. Ilama qablahuma pada huruf yang jatuh sebelum keduanya. Litaharukihima kerana keduanya menyandang harakat pada harfin sahihin sakinin. Setelahnya huruf sahih yang mati. Fasara ajauba maka jadilah ajauba wa abaina. Summa kulibatil wawu lalu digantilah wawu wal ya'u dan ya alifan menjadi alif. Ditaharuki haima kerana dua-duanya menyandang harakat fil asli pada asal dia. Wa fitahima qablahuma dan terfathahnya huruf sebelum keduanya. Al-ana sekarang fasara ajaba wa abana maka jadilah ajaba dan abana. Faham? Faham? Senang kan? Baguslah kayak ni. Boleh jadi penyanyi. Ya khafu asluhu yakhwafu. Kenapa akhafu yakhafu boleh? Kerana dia ikut wazan abana. Yubinu khafa ya khafu. Jadi sama af'ala kan? Abana kan? Ya khafu kan? Nampak tu? Bukan wazan dari segi mati dia tadi. Bukan. Ni mati mudhari' bukan. Dari segi susunan dia hidup, ada alif. Lepas tu Pak, nampak tu? Ya khafu asal usulnya yakhwafu. Yakhwafu. Khafa, khawifa. Ala wazni
fa'ila. Maksud yakhwafu, khafa yakhafu. Asal usulnya yakhwafu ala wazni yaf'alu. Betul tak? Ala wazni yaf'alu. Nukilat maka dipindah harakatul wawi, harakat wawu ila ma qablaha pada huruf sebelumnya. Ditaharukiha kerana dia menyandang harakat pada harfin sahihin sakinin setelah hurufnya huruf sahih yang mati. Fasara ya khawfu, bila ya khawfu. Summa kulibat lalu digantilah al-wawu, wawu alifan menjadi alif. Ditaharukiha kerana dia menyandang harakat fil asli pada asalnya. Fambitahi ma qablaha dan terfathahnya huruf sebelumnya. Al-ana sekarang fasara ya khawfu. Faham? Lisakinin sahang kulit tahrika min bukan mustab'ilun 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 lisakinin sahang kulit tahrika min Lilini atin aina filin ka'abin Ma lam yakun fi'la ta'anjubin wala Ka'abyadda au ahwa bila min ullila. Wazan apa tu? Bahar apa tu? Bahar apa? Syekh Staff ada? Bahar apa? Ini dia panggil himarul udaba. Ni himarul udaba. Bahar apa himarul udaba? Rojas. Maksudnya himarul udaba tu kerana orang meletakkan barang dagangan dia atas himar. Semua udaba-udaba benda yang ditawarkan bahar rajas lah. Dia tak pandai buat benda lain. Sebab bahar rajas tu adalah bahar yang paling banyak digunakan oleh ulama. Sebenarnya dah pandai bahar rajas juga lah. Sah. Dah boleh jadi udaba lah. Lisan kini bagi huruf yang mati sahangkul tahrika. Sah untuk dipindahkan pada huruf yang berharakat min zili mi'atin bagi yang memiliki apa makna-makna yang lain, huruf-huruf yang makna lain. Atin aina fi'lin ka'ibin ka'abin, yang mana akan datang aina fi'lin iaitu pada ain fi'ilnya ka'abin bagi lafaz abin. Abin itu dari kata abana yubinu ibana tan. Itu nak terangkanlah ain fi'il dia apa? Alif asal dia wawu atau ya. Ini adalah lainin. Faham tak? Malam yakun fi'la ta'jubin, selain bagi fi'il ta'jub. Wala ka abyadda, juga bukan seperti abyadda. Wa ahwa, iaitu tabdil bila min ulila, dengan walaupun menggunakan lam fi'il yang terdapat huruf ain dan juga bagi fi'il yang belakang dia ada huruf ilat juga tak boleh masuk dalam kaedah ini. Ta'jubin ma, macam mana nak baca? Ma ahsanu ke ahsana? Ma ahsana. Ma ahsanal lail. Apa maksud dia? Ma ahsanal lail. Maksud dia apa? Alangkah indahnya malam ini. Pada waktu itu anaknya Abu Aswad Ad-Du'ali, dia kata ma ahsanu al-lail. Sebaik-baiknya malam adalah malam berada berwarna. Oh bukan, aku nak cakap malam ni cantik. Oh kau salah sebut. Bukan ahsanu tapi ahsan. Nah, takjub, begitu cantiknya malam ini. Nampak tu? Akhirnya Abu Aswad Ad-Du'ali pun pergi jumpa Sayyidina Umar ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pergi jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, orang dah bermain, dah merusak bahasa Arab. Dah rusakkan bahasa Arab. So, okey, kalau itu kau bagi tahu dia, setiap ada fi'il mesti ada fa'il. Setiap ada mubtada mesti ada khabar. Itu mula lahirlah ilmu nahwu.
sebab itu yang dikata wadik kepada ilmu nahwu saraf itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Sebab itulah pondok yang bagus pertama sekali mengajarkan ilmu nahwu dan saraf. Dah, jelas? Kaidah yang ke-12. Wa in kana maf'ulun minal ajwafi tiban nawawan li maf'ulin ata'an abil mala. Seumpama adanya si maf'ul itu min ajwafi, daripada yang berbina ajwaf, ihdipan, maka buangkanlah benar-benar. Buangkanlah apa? Wawu di maf'ulin bagi wazan maf'ul. Ata yang telah datang an abil mala, daripada abil mala. Apaan itu? Contoh dia yakni. Apa yang dimaksud dengan apa tadi? Yakni anna harfa wawil maf'uli, sesungguhnya membuang wawunya wazan maf'ul, isim maf'ul lah, minal ajwab, daripada fi'il yang membina, dia bina ajwab, itu wajibun yang wajib inda Sibawahi, menurut Imam Sibawai. Tadi ni Abil Mala itu maksudnya Imam Sibawai. Abil Mala itu Imam Sibawai. Siapakah Imam Sibawai? Kenal tak? Ha? Ibu kalau kenal, korang tak jumpa, yang tinggal lama lah. Imam Sibawai ni, Imam Sibawai ni murid kepada Syekh Khalil. Syekh Khalil ni guru dia, pakar nahwu saraf. Tapi Imam Sibawai lagi hebat. Akhirnya Imam Khalil pun sedih, dia dah kalah terkenal daripada Imam Sibawai. Maka dia pun merendahkan diri, doa kepada Allah, ya Allah, berilah aku satu ilmu yang dapat menjadi nama aku lah ilmu ni. Aku yang famous sebab ilmu ni. Sebab aku ilmu nahwu yang aku dulu famous, sekarang dah kalah oleh anak murid aku Sibawai. Dia doa ke Allah, akhirnya Allah bagi dia satu ilmu, nama dia ilmu Arud. Tahu lah itu? Semua tahu itu. Allah bagi dia ilmu Arud, dia pun karang ilmu Arud. Dia karang ilmu Arud susun dari beberapa bahar, ada 14 bahar kan. Lalu terkenallah dia sebagai ahli Arud yang pertama sekali mencetuskan ilmu Arud. Itu pun anak murid dia Sibawai boleh tambah lagi 2 bahar. Tapi tak boleh lawan lah guru dia. Sebab guru dia 14, orang yang pertama jumpa. Sibawai diriwayatkan oleh Ibnu Hamdun dalam kitab dia Syarah Al-Fiqh Ibn Malik. Ana baca Imam Sibawai ketika mati diriwayatkan oleh Ar-Rafina, orang-orang yang ahli makrifat. Ketika Imam Sibawai mati, datanglah 2 malaikat bertanya kepada Sibawai, "Man rabbuka?" Apa jawab Sibawai? "Ma ya aman." Man itu kalimat apa? Dia tanya, malaikat pun tak boleh nak jawab. Malaikat dari atas, ya Allah, mana af'al bihadzal rajul? Wala yujib bi aqilatil ukhra wala yujib bika. Dia tak jawab dengan nama Tuhan yang lain, juga tidak dijawab dengan nama kau. Allah pun berfirman bahawa biarkanlah dia utruk wa sya'nah maksud dia, tinggalkan dia dengan urusan dia. Kerana apa? Dia sudah mendapat redaku tanpa hisab. Dapat reda Allah, masuk syurga tanpa hisab. Sebab terlalu mutakhasis dengan ilmu nahwu saraf. Dengan lantaran Imam Sibawai lah, akhirnya keluarlah ulama-ulama yang pakar ilmu nahwu dan saraf. Keluarlah ulama-ulama mampu karang kitab besar-besar tu kat belakang tu. Itu berkat dari Imam Sibawai. Kalau tak ada Imam Sibawai, kita tu tak mengerti bahasa Arab. Imam Sibawai tu orang Arab tu. Sibawai tu orang Farsi. Dia bukan orang Arab. Dia pun boleh pakar. Jadi jangan ingat orang Arab je pakar Arab. Tak, orang Arab tu bodoh bahasa Arab. Betul. Orang Melayu ni bodoh bahasa Melayu. Pandai cakap bahasa Melayu, tanya tentang bahasa tak reti.
Kalau tanya orang lain yang belajar bahasa Melayu, dia belajar tata bahasa Melayu, dia lagi tahu bahasa Melayu daripada orang lain. Contohnya di Indonesia, pakar bahasa Melayu itu datang dari NTT, Nusa Tenggara Timur, yang tak cakap bahasa Melayu. Tapi sebab dia duduk di Indonesia, dia kena belajar bahasa Melayu, akhirnya dia pakar nahu solat Melayu. Itu sama lah. Orang Arab tu bodoh bahasa Melayu, bahasa Arab. Yang pandai itu si bawai orang Parsi. Macam orang Jawa dia pandai bahasa Arab. Macam orang petani pandai bahasa Arab. Orang Melayu pandai tak bahasa Arab. Aduh, dah nak habis dah. Imam Sibawai sebab dia tak khusus dengan ilmu ni sampai lebih dari segalanya. Berkat dia ilmu dia manfaat. Ilmu dia manfaat terus menerus sampai sekarang bila orang sebut fi'il dibaca mabni alal fathi ke mabni alal dhammi ke apa ke, itu semua kembali pahala dia kembali Imam Sibawai sebab dia yang pertama. Lantaran dia orang tak boleh baca Quran, tak faham Quran nanti. Daf'an kerana menolak ketika isakinati dari bertemunya dua huruf yang mati. Di annaha za'ilatun kerana dia adalah yang tambahan. Wahya aula dia lebih utama bil hadfi untuk dibuang. Nahu masulun aswa maisirun fa'amma indal akhfash. Sedangkan menurut Imam Al-Akhfash, dia bukan hanya akhfash ni dalam nahu, dia juga dalam qiraat. Qala berkata mahdhufun, yang dibuang itu adalah ainul kalimati, ain fi'il dia. Ainul kalimati di anna wawal maf'uli kerana waw maf'ul itu alamatun alamat wa alamatul la tuzaku. Akan tetapi alamat itu tak boleh dibuang. Yang dibuang adalah asli kalimat dia. Lifawatil maksudi kerana akan menghilangkan maksud makna. Bihal-bihal dengan membuang alamat. Wajawabuhu adapun jawabnya anna mahala dalika, sesungguhnya tempat perkara tersebut itu idalam tujad alamatul ukhra, ketika tidak ditemukan alamat yang lain. Wa fihi tujadu, dalam hal ini terdapat alamat. Tujadu alamatul ukhra, terdapat alamat lain. Wahya al-mimu, dalam hal ini adalah mim. Fayakunu waznuhu inda sibawahi, maka wazan inda sibawahi adalah maf'ulun. Wa indal akhfashi maf'ulun. Yang mana satu betul, dua-dua betul, tapi yang lebih asah adalah pendapat Sibawai. Wallahu a'lam bissawab. Pukul 12 dah. Apa? Banyak lagi waktu. Mula balik pukul apa? Pukul 2. 2.